Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara, ada satu kejutan besar untuk kepimpinan Perikatan Nasional, kepimpinan pembangkang. Dikabarkan wujud satu tren, tren peralihan pengundi daripada PN kepada UMNO. Saya telah mendapat beberapa maklumat daripada sumber Facebook Ana Tahu yang berkata terdapat tren peralihan undi ataupun wujud tren penyokong PN mula mendekati UMNO dan kerajaan perpaduan secara senyap-senyap. Jika ini dibiarkan berterusan sehingga PRU16 nanti, PN bimbang sokongan jauh mendadak dan mereka bakal hilang sejumlah kerusi yang besar. PN dan walaupun dilihat all out isu melibatkan sentimen Melayu Islam setelah melihat ahli UMNO semakin selesa bersama kerajaan perpaduan. Sebab itu, usaha untuk memastikan negara sentiasa hangat dengan isu perkauman dan agama terus berjalan. Jadi saudara-saudara, kalau benar tren ini muncul, kalau benar ada tren ini, yaitu ataupun berkaitan dengan isu sentimen Melayu, kalau benar ada tren peralihan undi penyokong PN kepada UMNO, disinilah mungkin akan jadi kejatuhan kepada Muhyiddin sebagai pengerusi PN dan juga kejatuhan kepimpinan pembangkang Perikatan Nasional. Jadi Muhyiddin sebagai pengerusi PN, sebagai presiden bersatu. Adakah dengan ini Anda sepatutnya bubar PN, bubar bersatu, keluar daripada PN dan nyatakan sokongan terhadap Anwar Ibrahim? Ataupun kita nantikan saja apa yang akan berlaku berkaitan dengan tren. Kalau ada tren penyokong PN peralihan beralih undi, saudara-saudara, apa komen Anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Di sini saya dah selitkan beberapa jenis produk. Bolehlah tengok mana satu produk yang sesuai dengan Anda, yang sesuai di hati. Order sangat mudah, sangat simple. Order macam biasa, macam dekat Shopee. Hanya perlu tekan produk itu, mana satu yang Anda mahu. Okey, baik saudara-saudara, kita teruskan kepada isu hangat hari ini. Setelah beberapa episod berita berkaitan dengan rasuah, kita telah mendengarkan beberapa isu berkaitan dengan rasuah, melibatkan beberapa pemimpin-pemimpin besar yang terkenal, berprofil tinggi, pemimpin-pemimpin yang pernah menjadi Perdana Menteri. Akhirnya, saudara-saudara, satu lagi kejutan, kali ini pula, samun barang kemas RM2 juta, polis rakam keterangan 12 individu. Antara yang direkam keterangan termasuk saksi dan suspek kejadian berlaku di Kota Damansara. Polis merakam kenyataan 12 individu termasuk saksi dan suspek berhubung kes samun bersenjata api sebuah kedai emas di Kota Damansara pada Sabtu lepas. Artikel daripada FMT bertarikh 25 Mac. Ketua Polis Selangor Hussein Omar Khan berkata, siasatan kes tersebut hampir selesai. Kita telah merakam percakapan 12 individu bagi membantu siasatan, katanya lapor Sinar Harian. Sabtu lepas, polis dilaporkan menerima maklumat orang awam berhubung samun bersenjata api di kedai emas tersebut yang terletak dalam sebuah pasar raya pada 4.56 petang. Suspek yang disyaki menggunakan pistol melarikan 7 dulang barang kemas dalam rak pameran kedai dianggarkan bernilai RM2 juta. Dia kemudian melarikan diri dengan sebuah kereta. Dilaporkan pada Ahad, polis menahan seorang lelaki tempatan disyaki suspek di sekitar Bukit Beruntung, Hulu Selangor dengan sejumlah barang kemas yang dilarikan ditemui semula. Semalam, Hussein dilapor mengesahkan suspek kejadian itu
adalah seorang anggota polis bantuan sebuah syarikat utility. Beliau berkata, siasatan mendapati suspek berusia 32 tahun itu melakukan jenayah itu secara solo, menggunakan senjata api milik syarikat tempat dia bertugas, bertujuan untuk membayar hutang. Ini pasti satu lagi penemuan yang mengejutkan, menggemparkan kepimpinan politik di Malaysia. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara yang saya amat hormati, tuan-tuan dan puan-puan, ada satu berita, ada satu persoalan. Ada apa dengan Dr. Sam? Yaitu Menteri Besar Terengganu. Adakah sesuatu yang buruk berlaku kepada Terengganu sehingga nama Menteri Besar Terengganu, Dr. Sam, disebut ramai? Saudara-saudara, sebelum ini kita telah mendengar satu gesaan berita berkaitan dengan satu poster yang digantung menggesa Dr. Sam meletakkan jawatan. Saya telah melihat beberapa sumber berita yang menyebut perkara itu. Jadi persoalannya, saudara-saudara, kenapa sampai perlu menggesa Menteri Besar Terengganu letak jawatan? Adakah berlaku sesuatu yang di luar dugaan penyokong-penyokong PAS? Oke, sebelum kita teruskan, di sini saya ada selitkan beberapa jenis produk. Bolehlah tengok mana satu produk yang sesuai dengan Anda, yang ngam di hati, yang ngam di mata. Jangan kasih lama, klik produk itu, order macam biasa, macam dekat Shopee. Artikel daripada FMT, ada apa dengan Dr. Sam? Menteri Besar Terengganu dihentam kiri dan kanan atas kegagalan jana ekonomi negeri hingga bonus raya penjawat awam tidak mampu dibayar sendiri. Bercempera pemimpin PAS mempertahankan Ahmad Samsuri atau Dr. Sam, susulan tularnya satu poster menggesa Menteri Besar Terengganu meletak jawatan, didahului oleh anggota Exco Terengganu, Hanafi Ahmad, dan dituruti oleh Timbalan Presiden PAS, Tuan Ibrahim Tuan Man. Kedua-duanya menolak, ia menandakan ada pergolakan dalam kerajaan negeri. Kalau benarlah perkara ini, kalau benarlah MB dihantam teruk kiri dan kanan, MB Terengganu ini disebabkan kegagalan jana ekonomi negeri sehingga bonus raya tidak mampu dibayar sendiri. Adakah dengan cara menyokong Anwar Ibrahim? Mungkin berpaling tak adalah. Adakah sekiranya Dr. Sam, Menteri Besar Terengganu, menyokong Anwar Ibrahim? Adakah beliau otomatik akan keluar daripada PAS? Ataupun beliau akan terus kekal sebagai ahli parlimen, sebagai pemimpin PAS, tetapi menyatakan sokongan terhadap Anwar? Adakah dengan menyatakan sokongan terhadap Anwar Ibrahim sebagai PM yang berkuasa bagi kerajaan persekutuan akan membantu Terengganu dalam bahagian bonus raya ini? Nah, itu hanya menjadi pertanyaan saya lah. Dalam kenyataan ini, hairan juga, hanya kerana satu poster, demi masa depan kerajaan, MB Samsuri sila letak jawatan. Geng kita tolak MB dipacak di kawasan yang belum dikenal pasti dan tidak pun meluas hingga ke seluruh negeri. Sambil Hanafiah menganggapnya kerja tangan gaib yang hanya mahu menabur fitnah untuk mengharu-birukan rakyat Terengganu. Tuan Ibrahim pula menyifatkan tindakan murahan pihak-pihak yang cemburu dengan kejayaan pentadbiran PAS di negeri itu. Jikapun benar, boleh dipersoal apa ukuran kejayaan dimaksudkannya. Berkaitan dengan ini, apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tanpa membuang masa, sebelum kita teruskan kepada isu hangat kita hari ini, di sini saya ada selitkan beberapa jenis produk. Anda boleh lihat produk mana satu yang sesuai dengan Anda. Order macam biasa, klik produk, order macam biasa, macam dekat Shopee. Oke, baik, tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah berkaitan dengan sokongan PAS terhadap Anwar Ibrahim. Akhirnya kepimpinan PAS sah telah menyatakan sokongan terhadap Anwar Ibrahim. Ini adalah berkaitan dengan tapak kuil Hindu. PAS sokong, anggap Anwar ambil langkah tepat. Oke, sebelum kita kepada isi,
di dalam berita ini, adakah perlahan-lahan PAS akan menyatakan sokongan terhadap Anwar sehingga kan perkara ini membolehkan beberapa wakil rakyat ataupun seluruh kepimpinan PAS akan menyatakan sokongan terhadap Anwar Ibrahim pada isu-isu yang seterusnya, ataupun akan menyatakan sokongan terhadap Anwar untuk pilihan raya umum ke-16 nanti. Nah, kita kepada berita hari ini. Dalam pendirian yang jarang-jarang berlaku, PAS hari ini menyatakan sokongan mereka kepada pendirian diambil PM, khusus melibatkan kontroversi tapak sebuah kuil yang terletak berhampiran Jalan Masjid India, Kuala Lumpur. Malah, Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Syari menganggap pendirian diambil Anwar itu sebagai tepat. Ini merupakan pendirian yang tepat dan perlu disokong. Mana-mana binaan haram di atas tanah pemilik yang lain sudah tentu tiada pilihan lain melainkan dirobohkan, katanya melalui FB. Dia yang juga ahli parlimen Pasir Mas berpendapat pertikaian mengenai keberadaan kuil Dewi Sri Patra Kaliaman di Jalan Munshi Abdullah, Kuala Lumpur itu bukanlah berkaitan isu agama, sebaliknya undang-undang. Harapnya tidak timbul lagi isu seperti ini di masa akan datang. Salam Ramadan, katanya. Terdahulu Malaysia Kini melaporkan Anwar bertegas bahwa kontroversi tanah itu mesti dikendalikan mengikut kedaulatan undang-undang. Dalam ucapannya pada sambutan Hari Polis ke-128 di Pusat Latihan Polis di KL, Anwar berkata, kuil Dewi Sri Patra Kaliaman itu didirikan di atas sebidang tanah tanpa kebenaran pemiliknya sebelum ini maupun sekarang. Nah, berkaitan dengan isu ini, akhirnya PAS menyokong Anwar Ibrahim. Artikel berita daripada Malaysia ini bertarik 25 Mac 2025.